Baik, seterusnya kita akan memberikan tumpuan kepada belanjawan yang bakal dibentangkan 18 hari bulan nanti. Dan kita ingin mendapat perspektif yang pelbagai. Pada hari ini kita akan beri tumpuan kepada sektor sukan. Dan bagaimana sebenarnya belanjawan dapat membantu untuk memperkasakan sektor sukan tanah air. Dan bersama kita di studio saya kenalkan iaitu teknologis Dr. Hadafi Fitri Muhammad Latif, merupakan pengarah Pusat Inovasi dan Teknologi Sukan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami. Salam. Tumpuan sukan ini suatu yang bukanlah tinggi pada senarai kepentingan belanjawan. Selalunya diberikan tumpuan kepada sektor kesihatan, sektor pendidikan dan sektor industri sukan mungkin akan mendapat satu ataupun dua perenggan sahaja. Ya, betul. Tapi apakah keperluan belanjawan memberi tumpuan kepada sektor sukan khasnya tak kala kita memburu pelbagai pingat di persadaran antarabangsa dan kejayaan atlet negara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena faham kejayaan dalam sesebuah sukan melibatkan formula 5M. Money, manpower, material, method and marketing. Nombor satu tu adalah money. Jadi kita perlukan dana dan kita perlukan bajet, kita perlukan belanjawan. Kalau kita lihat dari segi krisis sukan negara kita, kita kurangnya kejayaan di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, sehingga kini kita belum mampu mencari pengganti legenda jago dunia seperti Datuk Lee Chong Wei, Datuk Shailene Zulkifli, Datuk Nicol David. Kita tiada pengganti. Yang kedua, kurangnya pingat Olimpik. Sehingga kini daripada bermulanya merdeka sehingga kini kita masih belum berjaya memecah kebuntuan untuk mendapat emas pertama Olimpik dunia. Dan juga kita masih belum layak ke World Cup. Jadi nombor tiga, kalau kita lihat prestasi kita yang tidak konsisten. Jadi apa yang saya ingin nyatakan di sini, betapa pentingnya bajet belanjawan untuk disediakan kepada bidang sukan untuk mencapai kejayaan. Kita memang sedia ada bajet untuk sukan. Tetapi adakah bajet itu dibelanjakan pada sukan-sukan yang boleh mendatangkan pulangan, terutama sekali dari segi pingat, ataupun sebaliknya kalau kita lihat ada peruntukan untuk bola sepak. Bola sepak bukanlah satu sukan di mana kita mampu untuk bersaing secara realistiknya. Kejayaan kita dalam sukan bola sepak ni dia terumbang-ambing. Ada tak kala kita boleh sampai ke peringkat Asia, tapi apabila ingin sampai ke peringkat lebih tinggi, mungkin Malaysia kurang berjaya. Jadi adakah logik untuk kita pindahkan sahaja bajet-bajet daripada sukan yang kurang mendatangkan hasil kepada sukan yang lebih mempunyai potensi seperti sukan terjun, berbasikal dan juga badminton? Ya, sebenarnya dalam perancangan Kementerian Belia dan Sukan, mereka dah ada formula, iaitu formula program podium dan RTG, Road to Goal. Dan mereka juga telah meletakkan sasaran ABCD dalam sukan archery, badminton, cycling dan diving untuk mencapai kejayaan dalam sukan tersebutlah. Jadi apa yang ingin saya nyatakan dekat sini, sebenarnya pelaburan belanjawan dalam bakat sukan itu adalah amat penting. Kebanyakan pelaburan yang digunakan mendapat kelebihan kepada program elit sahaja. Jadi perbezaan langit dan bumi kepada program bakat-bakat muda. Jadi kita perlu seimbangkan, selari dan seimbang supaya proses jangka masa panjang itu kita berjaya mencapai kejayaan dalam sukan. Supaya bajet itu lebih pembahagiannya lebih kurang sama rata lah. Ya, betul. Boleh dikatakan begitu. Kesaksamaannya. Ya, dan apa lagi antara perkara yang ingin disampaikan difahamkan akan dibentangkan belanjawan 2025 pada Jumaat ini. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin suara kita didengar untuk hari ini dan sebagainya. Jadi apa lagi antara perkara yang mungkin yang perlu ditambah baik khususnya dalam bidang sukan itu sendiri? Alhamdulillah, melalui Prabelanjawan 2025, kita lihat dalam ekonomi madani, perancangan itu
sebenarnya melibatkan keterangkuman juga memberi impak ataupun manfaat kepada bidang sukan. Sebagai contoh yang pertama, meningkatkan kesihatan awam. Jadi apabila kita memperkasakan tentang kesihatan, masyarakat akan mengamalkan gaya hidup yang aktif. Betul. Lebih ramai lagi anak murid ataupun pelajar yang berminat untuk terlibat dalam bidang sukan. Yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan. Di mana yang dirancang dalam ekonomi madani, pekerjaan yang bermakna, berpendapatan tinggi. Jadi secara tidak langsung ia juga akan memberi kesan kepada bidang sukan. Sebagai contoh, jawatan-jawatan pegawai dan belia dan sukan dan jawatan-jawatan yang ada untuk menaikkan bidang sukan ini. Dan yang ketiga adalah membangunkan infrastruktur sukan. Jadi kita tahu negara kita tidak kurang hebatnya dari segi kemudahan dan infrastruktur sukan, tapi kita jangan lupa di kawasan kampung, di kawasan pedalaman, mereka juga perlukan kemudahan ini. Betul. Dan kebanyakan bakat-bakat yang datang adalah daripada kawasan kampung dan pedalaman di Malaysia. Ya, itu tak dinafikan. Ya. Contoh Datuk Pendalina Renong. Ya, betul. Ya, betul. Berasal daripada sebuah kawasan luar bandar. Ya, Betul. betul. Dan berjaya mengharumkan nama negara di Betul. peringkat antarabangsa. Jadi bagaimana untuk mencungkil bakat-bakat yang berada jauh daripada infrastruktur sukan ini? Pertama sekali di pedalaman kawasan Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung. Dan juga bakat-bakat yang mungkin kita sukar untuk capai seperti masyarakat orang asli yang sebenarnya mungkin mempunyai kebolehan tapi kita tak dapat lihat kerana belum ada lagi atlet daripada kalangan masyarakat orang asli meskipun mereka ni sebati dengan kawasan hutan dan sebagainya. Sudah pasti ada potensi sukan yang tinggi di kalangan masyarakat itu. Jadi bagaimana untuk kita sampai lebih jauh dalam mencungkil bakat-bakat muda? Satu topik yang menarik. Kalau dalam bahasa mudahnya dalam sains sukan, kita namakan, kita menggunakan kaedah kenal pasti bakat iaitu scouting. Di mana kita akan turun ke padang, pergi ke setiap venue pertandingan, pergi ke kawasan kampung, pergi ke kawasan pedalaman dan kita akan mengenal pasti bakat-bakat yang ada ini. Dan kita juga akan melaksanakan ujian-ujian dan untuk kenal pasti kesesuaian fizikal, kesesuaian atlet ini untuk bermain sukan apa. Dan kita akan mencadangkan kepada atlet ini. Jadi kita tidak bazirkan masa. Kalau dia mempunyai tubuh badan yang tinggi, dia sesuai bermain bola keranjang, main bola jaring. Kalau dia mempunyai tapak tangan dan tapak kaki yang besar, dia sesuai untuk bermain dalam sukan renang dan sebagainya. Jadi itulah kepentingan sains sukan dalam membantu kejayaan sukan negara. Jadi semua itu juga memerlukan capital M lah. Capital M. Seperti yang kita bincangkan tadi ya. M. Hantar scout kita pergi lebih jauh untuk mencari bakat-bakat muda ini. Betul. Yang utamanya melibatkan money tadi lah M lah. Ya, betul. Nombor satu adalah money. Betul. Ya, Itu dia. Jadi apa lagi antara isu-isu yang dibincangkan khususnya dalam dalam Badan Persatuan Sukan sendiri berkenaan dengan isu-isu semasa dan juga terkini yang dibincangkan untuk kita menambah baik lagi khususnya dalam bidang sukan di sini. Jadi antara isu hangat yang dibincangkan di media masa seperti Majlis Paralimpik Malaysia. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita tahu kejayaan yang telah dicapai oleh mereka. Dan kebanyakan mereka ini terhasil daripada program yang telah dijalankan. Walau bagaimanapun Majlis Paralimpik Malaysia memohon dana untuk mereka memperkasakan lagi program kenal pasti bakat dan melahirkan lagi bakat-bakat atlet Paralimpik yang boleh mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Ya, betul. Lihat latihan daripada atlet para itu atlet pekak. Atlet pekak dalam sukan bowling. Ya, sukan bowling. Mereka sedang menjalani latihan di Gymnasium UTM. Jadi menunjukkan bahawa kita juga mempunyai kebolehan untuk mencungkil bakat para atlet yang telah pun mencapai emas berulang kali di peringkat Olimpik sekalipun. Betul. Jadi ia juga memerlukan dana yang besar kerana kelengkapan untuk mereka adalah berbeza dan kemudahan yang disediakan juga perlu berbeza. Skalanya memerlukan money, jadi apakah skop yang kita inginkan itu? Apakah jumlah peruntukan yang sesuai untuk sukan bergerak ke hadapan? Jadi kalau boleh apa yang ingin kita cadangkan adalah
program pembangunan nombor 1 program pembangunan latihan elit. Nombor 2 adalah pembangunan akademi sukan berprestasi tinggi. Jadi scouting telah dilakukan, bakat-bakat ini diletakkan di dalam akademi sukan, diberi latihan yang secukupnya dan diberi pendedahan sains sukan yang betul. Dan nombor 3 adalah program latihan jangka masa panjang untuk bakat muda. Kita kena jaga bakat-bakat muda ini kerana kita tidak mahu mereka burn out di usia yang muda. Sebab kebanyakan atlet seperti gimnastik, atlet renang bermula darjah 4, darjah 5, darjah 6. Dan apabila masuk ke sekolah menengah mereka telah burn out. Mereka dah tak nak main lagi dah. Jadi kita kena jaga dengan baik, beri pendedahan yang baik dan bantu mereka untuk sukses sehingga ke peringkat antarabangsa. Wow, itu dia. Jadi untuk apa antara solusinya untuk kita memastikan bahawa mereka ini dapat dijaga dengan baik supaya tak burn out? Apa antara langkah-langkah yang mungkin boleh dilakukan? Ya, dalam bajet pra-belanjawan 2025 ini, antara perkara yang ingin diperkasakan adalah inovasi, teknologi dan penyelidikan sains sukan itu sendiri. Okey, sebagai contoh, saya beri contoh inovasi. Contoh, kita tidak boleh bergantung harap kepada produk-produk di luar negara. Sebab apabila produk tersebut rosak, kita mengalami masalah untuk menjalankan maintenance ataupun membaik pulih alat tersebut kerana kos yang tinggi. Jadi kita dari segi inovasi, kita kena beri peluang kepada produk tempatan. Itulah inovasi. Kalau dari segi teknologi, sebagai contoh di bahagian selatan kita dapat lihat bagaimana pasukan JDT hebat di Malaysia kerana menggunakan segala teknologi yang ada. Segala teknologi yang baru akan dibeli, akan diguna pakai untuk membantu kejayaan JDT itu sendiri. Jadi perkara ini dan juga penyelidikan sains sukan. Dah tiba masanya kita kena guci government, universiti, komuniti dan industri bekerjasama untuk mencapai kecemerlangan sukan negara. Wow. Gucci juga memerlukan money. It's all about money. Angka itu saya masih belum dapat daripada teknologi. Angka itu kita perlu pertimbangkan bersama. Semoga Kementerian Belia dan Sukan akan mendapat inspirasi daripada perbincangan kita untuk memberi suntikan-suntikan terakhir kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan supaya belanjawan itu lebih banyak membantu atlet-atlet negara dan juga para atlet negara dalam mencapai kejayaan di persada antarabangsa. Terima kasih teknologi sekarang sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Banyak terminologi yang kita belajar hari ini. 5M, betul. Gucci. Wah, 5M. Gucci pun ada. Okey, itu dia antara yang kami bawakan kepada anda berkenaan dengan Prabelanjawan 2025, keterangkuman signifikan konteks sukan. Dan seterusnya kita nak ke Melaka bagi meninjau keadaan situasi banjir Melaka bersama dengan Ashikin telah pun bersedia. Silakan.